apa JS Alhamdulillah. Ya, Kenapa saya pula timpa pula? Bukan serang. Kita nak bagi maklumat data yang betul pada dia. Bukan serang. Ya. Dan saya ni tahu nak kebenaran. bantu. Dia dah tahu kebenaran tak? Okey, dia dah tahu. Okey, tak apa. Tapi kita bagi dengan tim kita sekali masuk. I don't touch you. Who are you, JS? Who are you? Tuan, Don't make me. Jangan sampai orang crack you punya. You boleh. Who are you? Sekarang ni kalau orang yang tak tahu sejarah Malaysia dan kata macam tu, who are you exactly? Kita orang tanya ni, who are you exactly? Cikgu. Saya ni bukannya saya ni bukan memproduksi. Saya ni memang tak diksi lagi. Saya ni orang ketua. Minta Cik Zul ni Abang Zul dia bagi Abang Zul ke saya. Tuan Zul dah masuk bagi laluan. Bagi laluan Abang Zul Tidak lah cikgu. Tidak. Saya tengah bantu dia sekarang ni. Untuk kita jelaskan pada TMJ ni supaya benda ni dia bantu rakyat kita, negara kita. Supaya budak-budak sekolah ni tak payah dibikin. Memang kita rakyat biasa, kita tak ada siapa pun, tapi kita nak cuba melalui laluan dia. Encik, boleh tak diam kejap? Saya nak tanya. Sebanyak-banyak raja ni YTMJ. And as you may know, we already know the background of him. Says the history of a pertubuhan Freemason in 1966. Relax. Bagi laluan pada Tuan Zul. Kita hormat bos kita. Nak mencalah tu. Silakan Tuan Zul. Silakan Abang Zul tak apa cakap lagi yang minta bagi laluan Come on my friend. Tuan Zul, tolong explain dengan kami juga. You are one of the admin of Bangkit Raya. Why your logo is 3 segi and ada mata dekat situ? Explain this to us. Mana? Tadi Bangkit Raya punya foto. Tuan Zul dah masuk. Dekat saya. Saya mana ada gambar 3 segi? Saya gambar foto Bangkit lama Raya. Cuba tengok Bangkit Raya punya foto tu. Tapi dia dah remove dah lepas saya dah bawa kepada admin. Who are you? Bangkit, who are you? Bangkit. Sampai kita orang punya hacker cracking, who are you? Kita pun ada juga. Tubuh orang dalam-dalam ni pun ada juga. Orang-orang pakai IT. Don't crack Don't sampai kita orang crack Crack je Puan, crack je. Siapa mata-mata ni? Saya pula kena fitnah tadi ni. Korang ni. Baru biru. Mana kesusahan ni? Luak takut tak nampak pun. Saya ni alhamdulillah Allah bagi satu kelebihan saya tengok pattern. Iaitu saya boleh, bila saya tak bercakap pattern secara theoretically sebab kita dah tahu what happened in perubahan pada 1966 of Freemason. Why Freemason are having in here? Semua orang pakai semua setahu sejarah. Orang yang bodoh je tak tahu sejarah. Kalau saya nak minta bantuan, saya lagi sanggup lagi minta bantuan kepada pangeran. Tapi bukan Raja Pahang kepada pangeran. Saya kena tahu dulu. Yang tak ada kena mengena dulu. Dan saya minta. Saya lebih rela lagi minta bantuan daripada Raja Brunei. Cik Edmin cuba boleh tak terangkan sikit pasal logo-logo yang Bangkit Rakyat tu. Maksud Cik Edmin macam mana tu? Tengok Bangkit Raya punya logo. Y 3 segi ada satu mata. Sekarang ni dia dah remove daripada saya. Saya dah bangkit kepada admin. Cari balik lambang tu. Tunjuk. Ada dalam sekalian books. Who are you? Cik JS tu duduk asal lagi mana Cik JS? Siapa admin dalam tu? Cik JS alhamdulillah awak bagi mana? Bagi tahu lah Cik JS, awak tu daripada negeri mana? Awak nak cerita pasal Johor ni. Saya tak pernah bersuara ni.
seorang, siapa nak crack? Saya rasa lepas pada ni, kalau you bunuh, dengar ni orang yang dalam-dalam ni. Kalau tiba-tiba saya terbunuh ataupun tiba-tiba COVID positif, okay? COVID positif atau saya terbunuh ataupun saya missing in action yang awak tak dengar lepas pada ni, saya mohon kepada tu buat red alert. Red alert, you faham saja. Orang yang askar tahu red alert. Awak semua tak selamat. Tu saja saya cakap. Cik Buat Emin, je red alert. Cik Emin, dekat saya tengah tengok ni logo Bangkit Rakyat, hentikan diskriminasi ni. Dia ada sebelah tepi ni ada lambang 3 segi tau. Untuk Cik Emin yang tu ke? Dan dia mula-mula nombor 3 segi besar, tapi lepas saya report hilang dah tu. Ada 3 segi besar dan juga ada mata kecil kalau you punya you scroll besar-besar. Saya dah ada dah. So saya nak tahu who are you. Biasanya geng-geng yang macam ni dia dah bagi hint dah awal-awal. Gunting dalam selimut. CIA. Nak admin kita orang tu, dalam admin ni. Dia dari mana tu? Saya yang Johor pun tak syorkan ke situ. Dia dah senyap. Saya tak percaya semua orang. Saya cakap saya tak percaya semua orang. Saya tak tahu kadang-kadang orang yang tak mengaku pun benda sama juga. So saya kena tahu siapa dia, who are you, and sebab saya pun nasihat banyak kali kepada orang mata-mata. Suami kawan saya, sekali lagi saya nak ulang, suami kepada kawan saya. Suami saya, kawan dia dulu bekas CIA. Ulang sekali. Orang yang bekerja bawah mata-mata. Dulu dia bekas CIA, berkhidmat kepada CIA. You know what happened to him? Lepas saja berkhidmat, tiba-tiba dia diburu. Last kali dia masuk Islam, dia cakap, kalau saya tahu macam ni, saya tak buat kerja macam ni. Dan membunuh ramai orang dah. Nak aku you jadi macam ni, you berkhidmat dekat dia orang, oh tak apalah, last kali I akan jadi tempat atas lah kepada Freemason. No. Or as you may know, orang yang jahat selalu tamak. Dan dia akan pastikan your name is out of the list. Bodoh saja berkhidmat dengan orang macam ni. Sebab tak ada orang duduk di belakang you. Hanya diri you seorang saja. Betul. KJ pun Freemason dah sekarang. Saya tak nak cerita siapa dia Freemason ke apa benda, saya tak nak. Cuma saya nak sedangkan mata dia orang, rakyat di belakang dia orang, kalau dia buka mata dan dia bertaubat semula. Kami sanggup berperang di belakang kamu jikalau kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je saya minta. Kerana Allah adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemaaf, sebaik-baik penerima taubat. Saya mohon sekali lagi, kami rakyat sanggup berada di belakang anda jikalau anda fight demi kebenaran. Kalaulah orang KJ duduk dalam ni, pesan kepada KJ tu. Kalau orang yang kait-kait dengan mata-mata dalam ni, pesan. Biarlah ada mati dalam keadaan Allah, bukannya mati jadi talib baru kepada golongan kafir sehingga anda dilabel sebagai munafik dan diseksa oleh Allah SWT selama-lamanya. Kalau Allah kata betul ke semua ni? Bukti dalam Quran. Al-Quran cakap bahawa laut tidak akan bersatu. Dah terbukti. Yang sekarang ni kita tengok hadis Nabi, Sungai Efrat kering. Gunung Amas terbukti. Iaitu Gunung Kivu dah terbukti dah. Apa lagi kamu nak dustakan? Rabbukum tukadziban. Ada apa ayat tu? Tak ingat dah. Siapa boleh sebut? Sebab saya tak ingat. Kadang saya dalam keadaan yang tak waras, Allah tak bagi hidayah. Ar-Rahman. Fabi ayyi ama Nikmat Allah manakah lagi yang kau mahu dustakan? Fabi ayyi ala. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dah sebab sekarang ni semua terbukti dah. Bertaubatlah kepada Allah, balik ke jalan Allah. Saya mohon sangat kepada mata-mata ni. Kalaulah awak cakap macam tu, awak kata boleh ke? Ingat, ada hadis Nabi
Ada, tak tahu mau tapi insya-Allah. Di mana orang pembunuh, dia bunuh. Bila you jumpa dengan orang tu, dia cakap, adakah Allah akan menerima taubat aku? Lepas tu orang tu cakap, engkau seorang pembunuh. Dia bunuh orang lagi. Lepas tu orang tu jumpa lagi, adakah Allah akan menerima taubat aku? Lepas tu orang cakap, engkau seorang pembunuh, engkau banyak dah membunuh orang. Bunuh orang lagi. Sehingga dia berjumpa dengan seseorang, maka dia tanya, adakah Allah akan mengampunkan aku? Dia kata, kerana aku seorang pembunuh. Orang tu cakap, kerana Allah adalah sebaik-baik penerima ampun. Maka dia bertaubat pada saat itu, Allah kurniakan dia syurga. Tak tahu lah sama ada dia kena celup dan neraka, tapi dia dapat syurga last. Kurang-kurangnya ada peluang. Tapi orang yang dah bergelut dengan Dajjal, tahu tak Dajjal yang mention dalam Quran? Allah dah cakap sendiri adalah di mana adalah makhluk yang paling dilaknat oleh Allah SWT. Nak jadi tali baru? Boleh. Masuklah anda di kalangan orang-orang munafik. Nak aku macam tu? Ending anda tak ke mana? Mungkin tak nampak lagi. Bila anda mati baru nampak. Masa tu nak kata, tolonglah. Setan pun tak jadi geng you. Jin yang jahat tu tak akan jadi geng you. You seorang-seorang je. Kenapa saya boleh sanggup saya katanya bahawa wujudnya dunia di akhirat? Kenapa Allah tinggalkan anda mimpi? Kerana mimpi adalah separuh daripada mati. Bila anda mati, mimpi itu kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Saya tahu. Tapi ingat, bila anda mimpi kekal selama-lamanya, yakni mati, bila anda dibangkitkan semula, perasaannya rasa seperti sekarang, tetapi azabnya berganda lagi. Saya boleh cakap macam tu. Barulah masa tu anda lihat kepada binatang, anda cakap, alangkah bagusnya aku lahir sebagai binatang. Tapi kita lupa dulu masa kita berjanji kepada Allah semasa jadi alam roh. Allah minta, kamu nak jadi apa? Nak jadi manusia ke nak jadi binatang ke nak jadi ni ke nak jadi tu? Kita minta jadi manusia. Tetapi manusia ni adalah ihsan. Apa maksud ihsan? Pelupa. Instan bukan ihsan. Instan. Pelupa. Saya boleh kata kenapa pelupa? Adakah kamu ingat apa kamu buat semasa bayi? Masa umur setahun pun tak ingat. Sahkah apa yang kita buat masalah roh dulu? Janji kita tak ingat. Pasal mulalah nak merengek-rengek. Aku nak balik dunia. Balik apa? Ni apa yang saya cakap ni bukan daripada mulut saya. Sebab Allah bagi maklumat ni kepada saya. Saya kena bagi kamu kepada kebenaran. Sekarang ni Allah dah pesan kepada kamu. Allah sayang kepada kamu mata-mata. Allah sayang kepada kamu mata-mata. Kerana Allah bagi hidayah pada kamu. Bukan saya. Allah bagi ilmu ni kat saya sebab Allah nak pesan kepada kamu. Supaya Allah nak kamu balik kepada dia. Kerana Allah sayang sangat kepada kamu. Kalau Allah tak sayang kepada kamu, Allah biarkan saja. Tapi Allah pesan kepada kamu supaya balik semula kepada jalan dia. Betapa sayangnya Allah kepada hamba dia. Bila ada orang berpesan-pesan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran, kenapa datangnya pesan tu? Kenapa Allah bersumpah atas masa? Sebab bila masa sampai, bila mati sampai, baru masa tu kita sedar bahawa kalau kita buat silap, end of the line. Sebelum masa kita mati, itulah waktu kita kena sedar. Pesan kepada orang-orang freelancer macam tu. Kalau dia cakap ada orang nak bunuh saya, kita apa? Kami JPMC ni ada orang polis dalam ni, ada tentera dalam ni. Bagi tahu, keluarga saya diburu, tolong jaga anak saya, tolong jaga anak isteri saya, tolong jaga saya. InsyaAllah. Sebab berjuang di jalan Allah itu yang dikatakan dalam Quran. Dan kita semua ni kena bersatu. Sebab kita kena berjihad ke jalan Allah. Saya mohon jangan takut. Jangan takut sampai Allah.
Encik Admin, boleh saya tahu tak, kita semua kat sini dah tahu siapa Kak Admin Bangkit Rakyat? Bukan saya tak tahu admin Bangkit Rakyat siapa dan siapa Bangkit Rakyat siapa. Cuma saya nak tahu kenapa logo you 3 segi ada mata. Explain. You dah tahu bahawa benda ni berkait-kait juga dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa 3 segi ada mata? Kenapa pilih logo tu? Siapa ni yang dimasukkan? Itulah, saya pun tengah terfikir, saya tengah cari bukti ni. Sebab saya nampak kalau apa-apa melibatkan benda tu, kenapa ada logo dia, walaupun itu lambang bendera kan, tapi kenapa? Kenapa ada logo 3 mata tu? Lepas tu tengah-tengah tu pula ada 1 mata tu kat situ. Mana PM saya mana? Share boleh, share bagi semua tengok. Ya, kesipu nama tak tahu. You kan admin kita orang. Saya dapat Tak tahu juga walaupun luar. Tipu nama. Saya suspend. Tapi saya tak boleh suspend biasa. Siapa ni? Saya pula. Saya boleh track semua. You jangan saya cakap macam tu. Saya cakap sendiri. 1,000 penambah. Sekarang ni saya mau, kalau awak berada di pihak benar, alhamdulillah. Tapi tolonglah. Kalaulah contohnya lah, saya tak tahu, saya tak tuduh awak sebab menuduh orang adalah dosa haram. Jadi saya mohon siapa-siapa mata-mata sini baliklah kepada jalan Allah SWT. Jangan jadi seorang berpura-pura. Baliklah ke pangka jalan semula. Allah SWT menerima selagi belum mati. Kalaulah bertaubat kepada Allah, walaupun orang itu berjuta membunuh orang, maka Allah terima taubat dia. Dan kami cakap sendiri dekat sini, dan kami sendiri cakap sendiri, kalaulah kamu bunuh keluarga kami dan kamu menyesal, kami mampunkan dosa kamu. Kerana itulah Rasulullah buat. Dan kami kena buat seperti mana Rasulullah buat. Kerana kami kena ikut apa yang Rasulullah buat. Menyedarkan umat-umat dia. Assalamualaikum. Puan Hasbunallah. Kalau saya jadi puan, saya cakap terang-terang tanya dengan orang yang berkenaan. Saya nak tanya lah, tu dah saya nak tanya orang berkenaan. Kenapa ada 3 segi mata satu? So saya tak faham. Sebanyak-banyak logo, kenapa perlu logo tu? Kenapa tak boleh logo Puan sebut nama dia, Puan. Sebut lah nama. Puan sebut nama dia. Sebut nama dia. Cuba tengok. Ada nampak tak saya share skrin ni? Kajian yang 3 segi ada mata satu tu. Bermata satu. Bendera Malaysia tu yang bahagian kanan sekali. Sebut je nama. Memang dia. Sebut je nama. Nama Puan, sebut nama. Dia very simple lah Puan. Dia macam ni lah. Hasbunallah. Okey. Kau buat bentuk tu. Semua orang tahu sebab. Tak PM saya seorang saja. PM saya berpuluh dalam tu. Tanya pasal benda ni. Sila cuba terangkan. Dia bagi saya macam ni lah. Dulu orang pakai nama kita jaga kita. So saya tegur lah. Saya cakap, kenapa kamu pakai kita jaga kita? So tak boleh ke tulis Allah jaga kita? So dia tukar. Kalau kita sebut nama dia, kita tanya dia terang-terang. Tak payah kita, kalau tidak kita boleh jadi orang kata darah tinggi. Ramai orang akan darah tinggi kan. Baik, better sebut je kat mana, siapa nama dia. Kan? Blok Solusi ke? Kan? Zaim Ismail ke? Kebun ke? Kan? Saya nak tanya persoalan. Saya tanya persoalan kat sini. Saya tak kisah siapa yang buat benda tu pun. Alah saya, kenapa buat logo seperti itu? Banyak lagi bentuk atas dunia ni. Kenapa buat logo seperti itu? Okey. Boleh saya terangkan? Itu kiblat dia lah. Saya terangkan. Diorang ni. Boleh saya terangkan jarum halus mereka?
Boleh saya terangkan? Saya terangkan ya. Teruskan. Okey, dulu saya terangkan. Dulu FB saya mengkaji dalam drama ada lambang-lambang mereka, ada hin-hin mereka. Okey. Lepas tu drama Melayu pun ada. Lepas tu ada satu orang pengikut saya ni, dia adik kepada seorang penerbit filem drama. Waktu saya bercerita tentang drama-drama ni ada hin-hin mereka ni, adik dia tanya saya, mesej lah. Tanya saya, CR, kenapa CR kata drama ni dia ada lambang-lambang mereka? Adakah penerbit drama ni geng-geng Dajjal? Lepas tu saya kata kat dia, macam ni, saya bagi contoh. Saya kata dia, katakan satu kartun tu, drama tu dia terlalu popular, kemudian akan datang satu kumpulan yang akan memberi dana. Bila mereka memberi dana, mereka akan katakan skrip, lukisan ataupun dalam filem itu atas kehendak mereka, pelakon, pakaian, apapun semua atas kehendak mereka. Dana mereka bagi, mereka hanya menggunakan nama penerbit filem itu. Penerbit filem hanya goyang kaki, keuntungan bahagi dua. Tapi yang memberi dana tu mereka akan kontrol. Kemudian adik penerbit dana dan drama tu baru kata kat saya, betul lah CR, abang dia bergabung dengan satu orang yang bukan Islam yang memberi dana. Itu contoh dia, jarum-jarum halus puak-puak ini. So mungkin Bangkit Rakyat ini mungkin mereka mendapat dana ataupun mendapat dana lah untuk bagi saya lah, mendapat dana untuk menyebarkan, jadi mereka buat poster. Tapi poster ni mungkin daripada orang yang bagi dana. Orang yang bagi dana ni adalah dari Freemason tu lah. Itu contohnya. Macam franchise lah, macam franchise. Pelik juga, kenapa tiga segi? Kenapa tak bentuk lain? Kenapa tak sebut Allahu Akbar ke bentuk lain ke? Kenapa betul tiga segi ada mata? Dah kita tahu dah benda ni benda syubhah. Benda subahah, benda yang tak elok. Dan sampai Nabi pun, sampai Abu Sufyan tu pun jadi mangsa. Sebab kenapa? Dia mata satu. Sampai kenapa? Sebab nak selidik siapakah Dajjal. Sampai tahap macam tu. Terang lagi buat mata satu. Buat mata satu ada tiga segi. So tu sebab saya nak tanya, apakah tujuan dia buat macam tu? Bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Abarul. Silakan. Dia sebenarnya semangat nak kita ni dengan marah ni. Wah, itulah nak masuk pun tak tahu celah mana nak masuk ni. Kan? Masuk celah, silakan. Dia sebenarnya logo tiga segi ni dah kena brainwash dah lama dah. Even though untuk kementerian kita pun dah lama dah dorang pakai. Kita ambil contoh JPA, kita ambil contoh MCMC, kita ambil contoh LHDN, kita ambil contoh Amanah Raya, kita ambil contoh custom. Semua pakai tiga segi. Diorang kalau tak tahu memang diorang akan ikut je lah. Okay, I nak you buat logo kementerian kita tiga segi. Padahal kalau orang yang kaji tu diorang akan tahu dia punya kesinambungannya dengan apa. And cumanya bagi mereka yang tak kaji, diorang akan macam follow je lah. Janji aku dapat payment, aku buat logo, submit, approve, dan okay. Itu je. Masuk kan. Commission, macam vaksin pun commission juga kan. Masuk lah. Semua dah didoktrin lah. Semua dah di brainwash. Dah fikir. Itu je. So kita yang kaji ni kita akan terkejut lah. Kenapa kau pakai logo tiga segi kan? Bagi diorang macam ni benda biasa je kan. Tapi banyak je shade dalam dunia ni yang boleh pakai. Kenapa kau nak pakai logo tiga segi juga kan? Korang boleh tengok iklan apa yang Astro yang nyanyi ramai-ramai tu kan. Yang kecoh itu tu. Tengok montaj dia. AC Mizal buat signal logo tiga segi dengan pakai tangan. Saya ada bukti, saya boleh tunjuk. Oh, yang pertandingan nyanyi tu. Tahu. AC Mizal. Yang nama yang tengah dia shooting tadi ni lah.
Can see your voice tu sama ke? Tu semua WP buat mata dekat signal dekat mata sebelah tu tu semua diorang punya signal lah tu semua subliminal message orang panggil. Antara sedar tak sedar saja. Tuan Amin, Tuan Amin. Yang macam contoh tak, yang ada baru-baru ni KJ ada lancarkan satu projek baru 4IR kan. 4IR tu kan logo dia terang-terang gambar mata tu. Betul. Dalam montaj tu pun dah ada dah. Montaj tu pun dah ada. Tu semua subliminal message. Kena tengok betul. KJ ya. Dorang launch saya nak tukar nama dia bukan KJ lah. Kita tukar nama SJ. KJ tu Khairi, maknanya kebaikan. Tukar pada S. Sekarang ni bagi saya kan, saya tak nak semua ni berpecah. Kita nak dia kembali balik kepada kepakan jalan, sebab itu adalah Rasulullah minta supaya umat bersatu, iaitu orang yang tersesat balik kepada ke jalan. Itulah yang Rasulullah buat kepada kaum Yahudi, sehingga kan orang yang meracuni dia masuk Islam. So kat sini kita macam mana kita nak sedarkan dia, nak cakap kepada mereka, saya tahu, saya boleh bagi tahu kepada raja-raja, saya tahu you masuk, you cerita je siapa belakang you, kita orang berada belakang you akan memerangi orang-orang macam ni. Macam tu je, kita orang tahu sejarahnya. Dan kalau nak kamu dia ugut bunuh, kami akan berada di belakang kamu dan akan mencari sahabat Zubal cacing dan bersama Imam Mahdi untuk memerangi orang tersebut supaya amannya dunia nanti. Betul puan, betul. Semangat itu yang kita nak. Kita kena teruskan. Saya tak ada suka perang orang. Masalahnya puan, dalam orang politik ramai orang Freemason. Geng politik ramai geng Freemason. Susah. Sekarang ni dengar Cik. Kita kena sedarkan. Mungkin kerana dia diugut. Saya tahu. Sebab orang-orang macam ni dia buat perjanjian dulu. Dia buat perjanjian darah. Dia akan sebab kawan suami saya, dia CIA. Dia diburu. Ini diburu oleh orang. Apa yang kita buat sebagai rakyat, kita protect dia. Kita cakap, you jangan jadi tok dalang dia. Kami sebagai rakyat, kami sangat protect you, sehinggalah kamu semua bertawab kepada Allah. Itu je kami nak. Baliklah kepada Allah. Jadilah ulu amri yang sebenar. Nanti kami akan berada di belakang kamu, menolong kamu. Kami nak saja. Kami mohon saja. Macam ni. Kembali. Perang demi kamu. Sebab untuk pengetahuan. Dia macam ni. Sekejap. Untuk pengetahuan mata-mata. Kamu telah di-brainwash. Untuk pengetahuan kamu. Dia akan panjat kepada kamu. Nanti kamu sendiri pun terbunuh. Masa tu, siapakah pengikut kamu? Kamu dah tak ada pengikut dah. Bila semua 5G ni on, dia akan ambil remote daripada you. Lepas tu you tak ada apa-apa. Nanti you pula kena bunuh. Sebab orang-orang macam ni yang nak panjat sebab dia tak nak orang lain kuasai. Sebab dia orang, walaupun orang Islam, walaupun dah munafik, dia pastikan dia bunuh. Sebab dia tak nak orang Islam walaupun satu zarah pun hidup, walaupun dia orang tu munafik. Jadi balik ke pangkal jalan. Dia macam ni puan. Saya dia very simple lah keadaan ni. Dia pengikut yang tak tahu sebenarnya. Cuba ingat balik kalau ada lambang ribin. Dia kan, dia tak tahu langsung. So kalau kita marah-marah macam tu, nanti dia orang pun akan dia kalau kita tegur dia dengan baik, insya-Allah dia orang akan berubah. Sebab apa? Saya tak marahkan dia. Saya nak satu saja. Saya nak satu je tuan. Saya nak dia balik kepada pangkal Allah. Sebab saya tahu kemenangan orang Islam. Walaupun sebab saya takut Allah temu muka dia dalam keadaan murka. Tahu tak saya doa apa dekat saya pergi ke Mekah? Tahu saya doa apa? Saya kata, ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah, supaya orang Islam umat Nabi Muhammad masuk syurga walaupun secipik pun dia punya sebiji pun dia punya zarah.
Saya doa macam tu. Saya tak ada doa benci-benci orang, tak ada. Saya tak ada doa sikit pun. Sikit pun saya tak ada. Terima kasih Puan. Saya memang saya doa macam tu. Sebab tahu tak saya cakap macam mana? Kalau aku duduk seorang atas syurga ataupun sikit saja orang duduk atas syurga. Tahu tak betapa sikitnya bilangan orang masuk syurga? Awak nak ke? Mesti awak nak share apa pengalaman awak berada di dunia. Awak nak share makhluk yang ada dalam syurga. Dia tak faham apa yang kita lalui. Mungkin dia kata ya, angguk-angguk, geleng-geleng. Tapi adakah dia rasa seperti mana kita rasa? Bila awak masuk dalam syurga, sekurang-kurangnya kita dulu susah lah, yelah macam ni. Kita boleh bercerita. Kita boleh ada orang kongsi. Faham tak? Kalau lah orang tu jahat, dia katanya, kalau orang tu yang jahat, dia kata aku balik semula lah kerana rahmat Allah, kerana Allah bagi, alhamdulillah, syukur. Aku percayalah bila masuk syurga, Istighfar banyak Puan. Ya, saya tahu. Astagfirullah. Awak banyak. Ya. Tentang saya bercakap sikit. Kita macam mana pun kita kena balik kepada Allah, ikut pada sunnah. Ini perkara ni pertama. Dan kita jangan nak marah-marah orang. Ibarat macam di masjid lah, budak-budak bising. Budak-budak bising, kita marahkan budak-budak tu tak datang lagi dengan kat masjid. Memang tak datang masjid pun. Dia tak datang lagi kat masjid. Sebab marah kita budak-budak. dah macam menghalau. So that's why kita kena orang kata kena lembut. Bertanya dengan lembut. Kenapa kau buat macam ni? Tahu tak pasal tu lambang apa? So, insyaAllah dia akan bertukar. Dia akan tukar. Sebab apa? Kena ingat. Diorang ni pengikut. Bila pengikut, mungkin orang yang rapat dengan diorang tu, mana yang menubuhkan satu organisasi tu, dia salah seorang. Dia ni pengikut saja pada orang yang rapat kat situ. Dan dia tak tahu apa benda. Sedangkan bila dia katakan bangkit tu, apa dia kata, bangkit rakyat Okey, bangkit rakyat tu kononnya pasal dis vaksin kot. Mungkin. Saya bertanya dengan yang baru ni yang black flag tu, saya bertanya dengan dia, salah seorang kat situ. Ikut yang apa ni? Inilah vaksin punya halang. Dia tak tahu pun apa tujuan dia orang buat tu. Dia orang tak tahu. Yang dia orang buat tu 3 perkara. Satu ialah turunkan Muhyiddin. Kedua, buka parlimen. Ketiga, panjangkan monetary monetary apa tu nama dia? Yang banknya tu. Moratorium. Itu 3 perkara je. Sedangkan budak tu, dia ni ikut sebab tak setuju pasal vaksin. Nampak tak kat situ? Ini kalau kita selalu kita bantai dia macam tu, dia terus keluar dia tak balik lagi. Kalau kita dengan lembut bertanya dengan baik, dia akan stay kat sini. Dia akan stay. Betul so, sebab kita sayang. Bila kita buat macam tu kan, kita buat macam tu dengan dia akan stay dengan dia orang. Kita sayang sebab kita nak dia sedar. Kita sayang dia nak masuk syurga. Kita nak target dia masuk syurga sekali. Yang tu kita nak. Sama juga budak-budak yang bising dekat masjid. Kita nak dia baik, kita nak bawa dia ke syurga. Kita marah dia, jangan bising. Orang tengah solat, orang nak solat ni, orang tengah solat sunat, orang tengah mengaji, kau bising-bising. So dia muka dia aib. Bila aib dia tinggalkan. Betul. Ini yang saya kata saya maaf. Tu silap saya lah. Ikut emosi, ikut hawa nafsu. Saya mengaku salah saya kat situ. Saya mengaku salah saya kat situ. Kalau Tuan, saya kata sekarang ni Tuan, kalau boleh, Tuan kalau kenal dia, Tuan tolong nasihatkan dia. Sebab saya sayang dia. Saya sayang sangat dia. Saya kalau boleh, saya kata, ya Allah, aku masuklah semua orang masuk di syurga. Saya nak semua orang gembira. Saya kalau boleh, semua orang gembira. Saya tak nak. Bagi orang habis. Puan, dia kena lembut. Islam ni lembut. Islam ni cukup lembut.
Tetapi dia lah yang paling keras. Dalam lembut tu dia lah yang paling keras sebenarnya. Tetapi bukan menunjukkan kekerasan. Kita tak boleh perah dia orang macam tu, tak boleh. Apa? Kita kena cool je, relax je. Saya bertanya, bayang kita tengok contoh. Kita contohkan ni MZO. Assalamualaikum. Bagi laluan. Puan, macam ni Puan. Kita tengok MZO. MZO dikerumuni oleh 3 orang doktor. Dia bercakap relax aja. Tengok. Dia sebab apa? Dia ada kelembutan. Dia berasaskan Islam. Nampak tak? Situ. Ajah dia pergi MZO. Okey. Itu part tu satu part. Kita ubah. Kalau nak tegur, kita tegur dengan lembut. Bertanya kenapa, dan kita beritahu, oh benda ni ada macam ni. Macam dulu, you perasan tak dekat dalam Telegram ni, ramai orang tulis kita jaga kita. Pasal situ. Ya, betul. Salam. Saya tegur simple je. Saya cakap, kita tak pernah jaga kita. Yang menjaga kita Allah. Setuju. So, betul, apa salah kalau you tukar Allah jaga kita? Oh betul Allah jugalah. Betul. Sama lah. Dia tukar terus. Dan dia stay. Akhirnya dia stay kat solusi. Ya, bingkas pantat. Ya, kita kena apa ni? Okey, saya masuk dekat dalam grup ni, just nak beritahu, nak mengingatkan, kita ada 2 hari lagi untuk hantar surat. Tolonglah kita ramai-ramai buat surat. Kan? Ini yang saya anda hantar kat Sultan. Bagus. Pemangku Agung kan Sultan Perak Nazrin. Hantar terus. Alun Tiger tu saya kemarin. Kalau orang Perak. Surat apa tu tuan? Salam. Saya baru masuk. Surat apa tu? Surat apa? Okey. Dia bertanya surat apa tu yang ada? Seorang-seorang cakap boleh tak? Seorang-seorang cakap. Barulah nampak cantik. Okey, surat dia tu ialah untuk kita menyatakan hasrat minta bantuan kepada Sultan untuk menghentikan program vaksinasi yang ada sekarang. Kerana sebutlah, takkan tak tahu apa kerana apa. Pasal orang mati banyak. Pasal apa? Tulis dengan tangan. Satu family. Kita nak kawan kuantiti. Please bantu GPMC. Please bantu PPIM. Ini je saya minta ni je. Bukan nak banyak. Kita tunjukkan yang kita rakyat ni setia kepada raja. Kita tunjukkan kesetiaan kita. Buat pertama kalinya selama ni kita tak ambil peduli dengan raja. Kali ni kita tunjukkan kesetiaan kita. Nak buat kepada demonstrasi, nak tunjuk persilatan depan istana, tak boleh. Tak boleh langsung. Kan nak angkat sumpah depan tak boleh. Nanti orang kata dah jadi tak boleh berkumpul. So kita hantar surat. Sekeping surat je. Setiap individu rakyat Malaysia hantar satu surat, walaupun anak 10 tahun atau walaupun anak 8 tahun. Tulis tangan. Kan? Tolonglah. Tadi mana tuan? Macam ni Tuan saya nak cakap sekali lagi, semua dia tahu sebenarnya. Bagi saya surat tu tak penting. Bagi saya kita kena hantar wakil. Ramai-ramai cakap ampun tuanku, saya tahu apa yang berlaku sekarang ni. Cuma saya nak pesan satu saja. Patut nak pesan satu kepada tuanku. Kalau saya rasa tuanku dah tahu semua apa yang berlaku. Jadi saya mohon tuanku, katanya kami berada di belakang, kembalilah kepada Allah SWT. Sebab itu Rasulullah tahu tak Rasulullah? Saya cakap nak tanya sebelum beliau jawab, saya nak tanya Hasbunallah, nak jumpa dia tu kat mana? Tak boleh masuk. Punya ahli. Dia punya apa? Dia punya panggil nama apa? Dia punya timbalan tu ada. Timbalan pemangku. Okey, saya tanya awak dengan dalam GPMC. Awak bersama dengan PPIM.
Yang itu hari hantar memorandum, berapa ramai yang boleh pergi? Tiga. Saya nak tanya. This is logic orang ni. Sahabat aku tak. Don't just follow the flow. Please. Yeah. Just follow the flow. Just one piece of paper. Saya nak tanya sekali. For me. No, sir. Dia orang dah tahu masalahnya. Dia orang dah tahu. Everything dia orang dah tahu. Dia orang dah Siapa yang tahu? Dia orang mestinya tahu. Takkan dia orang tak investigate apa kes kematian, apa yang berlaku di atas dunia. Okey, sekejap Hasbunallah. Saya ceritakan kenapa kita kena hantar surat. Pertama, pernah tak kita menyatakan kita setia kepada raja? Selalu je. Hari dulu Sultan tahu ke? Tuan, benda tu ingat tak benda berlaku? Tak ada. Saya tanya, tahun lepas, 2 tahun lepas yang kita cakap bahawa ada dulu kan parlimen yang minta bubar istiadat raja-raja di AP minta bubar, tapi kita pergi dan menyokong Agong dulu. Rasanya dia tahu. Nanti kejap, Puan Hasbunallah. Kamu kena tahu akta. Okey, sekarang ni belum suruh saya beritahu saya nak bagi tahu apa yang berlaku atas dunia ni semua dia tahu. Dia dah betul tahu. Lah. Buktikan apa benda dia dah tahu. Dia orang cerdik pandai, takkan dia tak tahu kot. Bagi saya hanya kepada Allah SWT je. Puan tak dengar lagi apa yang saya nak cakap. Bukan dia tak tahu. Puan, dia cakap dulu, kita dengar dulu. Dia tahu benda ni, Puan. Bukan dia tak tahu. Tetapi dia tak ada kuasa. Kenapa cakap dia tak ada kuasa? Sepatut you tanya saya, macam mana pula dia tak ada kuasa? Dia raja. Tahun dalam 93 atau 95, kuasa dia dah ditarik. 93 yang ada. 93. Okey, 93 kuasa dia dah ditarik. Dia tak boleh campur tangan dalam pentadbiran kerajaan. Dia menuruti kekebalan raja-raja. Ya. So, bila dia tak boleh campur. Tanya Mahathir. Kalau bila tak boleh campur dekat situ, bermakna dengar. Sekejap, Puan. Puan dengar dulu. Bagi sampai saya bercakap. Jangan masuk campur. Yang lain jangan masuk campur. Biar dengar satu-satu pun clear. Kalau semua nak cakap, kita takkan dapat apa langsung. Okey lah. Seorang-seorang cakap. Dia begini. Dia memang dia tak ada kuasa. Dia tak boleh campur tangan dalam pentadbiran kerajaan. Sebab apa? Dia ialah kerajaan. Sultan ialah kerajaan. Dan kuasa dia dah ditarik tahun 93. Tetapi dia ada kuasa mutlak. Kuasa mutlak tu pada rakyat. Rakyat cuma kita hantar nak pergi menyatakan hasrat melalui memorandum. Berapa kerat orang sign? Memorandum yang dihantar boleh suruh buat report semua gedebuk-gedebak. Berbulan-bulan dia bercakap. Dan dia bawa 400 report saja. Yang rakyat dia berapa juta? Kalau ada 2-3 juta bolehlah dia berbunyi. Ini tak ada bunyi. Macam mana dia nak bentuk RCI? Itu sebab kita kena hantar surat. Mengatakan kami setia pada raja. Itulah bukti yang kita ni setia pada raja sebab kita minta bantuan dengan dia. Ini dia cerita dia. Jangan cakap dia pandai. Dia mengatakan raja-raja ni buat apa ni? Makan rasuah lah. Dapat projek lah. Bukti mana? Bukti. Tunjuk dengan saya bukti. Tak ada. Jangan kita dengar ni cakap orang. Tahun 1983 sehingga tahun 1993 fitnah raja dibuat oleh siapa? Bukan Mahathir. Mahathir lah. Bila dia buat kat situ, setiap ketua bahagian panggil Mahathir, dia cakap kat situ, ketua bahagian bercakap, orang Melayu percaya.
Bukti tak ada. Ini dia main cerita. Very simple. Tetapi kalau kita hantar surat kat situ, itu ada kuasa mutlak. Kuasa mutlak untuk bina majlis mesyuarat majlis raja-raja untuk membentuk RCI. Itu sebab kita kena hantar surat. That's why. Okay, sekarang ni saya risau. Sebab tahu tak, okay, back pada teori konspirasi balik, okay. So kita tengok dalam extension parade yang last kali Encik, dengar ni, extension parade yang last kali volume adalah di mana saya subjek kepada, bila saya tengok saja yang extension parade tu, saya confirm tahulah siapa yang, saya takut yang berkuasa tu dia gunakan macam tu untuk attack punya rakyat. Kalau kita tengok, sebab benda yang berlaku kepada konspirasi dah jadi fakta. So cuba tengok extension parade yang last. Sekarang ni dia dah buat dah 1, 2, 3, 4 extension parade dia dah start buat dah. Cuma yang nombor 5 je dia belum buat. Extension parade nombor 5 baru dia belum buat. Siapa buat extension parade? CIA. Siapa yang buat? So Pentagon. Kenapa kita nak ikut dia punya cara? Sedangkan negara kita peraturan kita lah. Untuk pengetahuan, dia plan dia masih jalan. Plan dia ikut plan tu. Sebab kita tahu 1, 2, 3, 4 dah jalan, nombor 5 belum lagi. Cuba buka Encik ni station, buka extension parade nombor 5. Puan, saya cerita dengan Puan, negara kita, peraturan kita lah. Kenapa kita boleh buat? Encik, ulang balik. Peraturan kita, kenapa lagi kita kena ikut telunjuk 3 segi mata satu? Siapa yang ikut? Apa benok kita pun 3 segi mata satu. Cerita dia sebab orang politik kita dah masuk campur. Yang tu masalah dia. Negara kita okey, tapi orang dalam dah campur. Negara kita, saya tak setuju benda tu. Negara kita dah masuk campur tangan dah. So kita nak buat apa ni sekarang, Puan? Back to sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat apa sekarang? So kita bagi kesedaran. Sebab saya mohon saya sangat. Saya bagi kesedaran. Saya cakap, so who are you afraid of? Kita kena build balik majlis raja-raja tu. Kita kena balik naikkan balik majlis raja-raja. Sekarang ni saya tanya, Encik Bombor Ababi tanya satu, adakah mereka disuntik? Adakah mereka dah dikawal dah? Sebab saya tahu satu lagi. Memang pun. Sebab kita tengok Lady Gaga dah dikawal. Lady Gaga telah jadi transhuman dan banyak artis-artis banyak jadi transhuman. Adakah mereka telah dicucuk pada awalnya? Begitu juga dengan Mahathir. Mahathir dia punya jantung dia tu artificial. Adakah dia takut kerana mati? Itulah penyakit Wahan. Takut mati. Takut mati. Cinta dunia takut mati. Darah orang muda. Puan, saya beritahu dengan Puan saya orang yang bertawan dengan Mahathir. Saya lah manusia yang atas di bumi Malaysia ni yang nak meludah muka Mahathir tau. Sama lah saya. Saya menyatakan bercakap depan dia tau. Saya cakap, itu tindakan saya. Hasbunallah, you buat tindakan apa? Sebagai rakyat Malaysia, awak bagi kesedaran itu ialah orang Islam punya kerja. Orang Islam mesti memberi kesedaran iaitu tabligh dan menyampaikan. Tetapi jangan menghancurkan. Bila kita mengikut percaya dengan extension parade, maknanya kita dah masuk dalam rukun iman tu satu penambahan. Kita percaya apa yang akan terjadi oleh diorang buat. Kita tak boleh macam tu. Encik, salah. Bukan saya percaya. Saya kena tahu apa plan dia orang. Sebab dia orang ni kena ikut plan. Betul. Itu dia punya cerita. Hadir dan sunnah balik kepada ikut plan ni. So kita kena tahu apa perancangan dia orang. That's why dalam keadaan ni dia perlu sistem khilafah. Demokrasi dah hancur. Sebelum dia pergi sistem khilafah, dia mesti pergi ke sistem khalifah. Khalifah yang ada ialah sultan. Sultan yang ada, dia orang kata
makan rasuah dan Salah kena cik. Khalifah bukannya ulul amri. Khalifah lain. Khalifah adalah orang yang ikut sunnah dan Al-Quran. Sekarang ni dia tak ikut, dia dah bunuh ramai orang. Itu ada ulul amri. Itu betul. Saya tak pecahkan orang, tapi saya kena cakap pasal fakta. Bukan ulul amri, ulil amri. Okey. Dalam keadaan ni kita macam mana pun Astagfirullah, Encik Rabia, Encik mengelak macam sesuatu. Tolong istighfar. Ulul amri. Ulil amri. Bukan ilil Sekejap. Saya nak cakap sikit ni. Sekejap. Saya dah ada buat kajian sekejap. Saya buat kajian dah sekejap dia. Ini bukan saya nak panaskan keadaan ke apa. Saya buat kajian ni melalui saya tengok pada Bangkit Rakyat punya sistem kan, admin kan. Ada salah satu admin ni, dia nama dia Sang Mata tau. Sang Mata, tengok pada saya tunjuk ni. Bukan dia punya siapa admin ni orang sebab saya nak tanya juga satu-satu, nak investigate what's happening, siapa yang buat belakang you takut kenapa, adakah you disuntik, saya nak tanya semua tu. You nak ke mati dalam keadaan Allah tak reda kerana dunia sementara. Saya kata sendiri kalau orang bunuh saya tapi saya buat berjalan kerana Allah, saya tak takut. Mungkin kita boleh minta penjelasan dulu kot buat admin. Ya, mungkin orang ada satu penjelasan yang tak penjelasan tu. Okey. Ya. Tak apalah, dia setan ni mana-mana pun ada. Macam mana pun kita kena langgar. Ya, kita kena macam mana pun kena langgar. Betul lah kan. Tapi kita adalah kita punya kita buat juga penyusunan kita. Kan? Kalau kita tak buat penyusunan, kalau kita melangkah 5 tangga terus ke atas, koyak kelangkang. Kalau kita susun betul-betul satu langkah ke satu langkah, insyaAllah okey. Kan? That's why saya perlukan rakyat bangkit. Rakyat bingkas ni maksudnya ialah kita hantar surat pada Agong je. Kita nak tengok. Kalau dia tak nak buat. Sorry blok solusi saya dah tahu dah. Saya pun nak tahu sebab saya tak akan buat macam tu. Sekarang ni saya cakap sendiri, bagi saya adalah kalau cakap dengan Agong, so saya nak cakap macam tu je. Saya cakap, you all know what is happening. Well, you all know that people are video call. Yes, video call boleh. Kalau katanya tak boleh ada akses, why tak boleh akses? Kata sayang rakyat. Yelah, bila nak pergi Hasbunallah, nak pergi bercakap dengan Sultan. Video call. Saya tukang kebun je, Cik Hasbunallah, Puan Hasbunallah. Saya tukang kebun je. Saya cakap ada akses. Ada akses. So ada akses, orang mesti ada akses. Saya nak cakap pasal yang Sang Mata tu. Sang Mata tu, dia bukan orang. Actually dia robot yang dicipta oleh Telegram. Sang Mata tu ibarat macam satu sistem di mana dalam satu grup, seandainya ada di antara kita yang tukar nama ataupun ID. Jadi dalam grup tu dia orang boleh detect. Sang Mata tu bukan kontak, bukan tak perlu takut. Itu hanya sistem dalam grup yang Telegram wujudkan. Okey. Terima kasih dengan penjelasan tuan. Terima kasih penjelasan tuan tadi. Signal biasanya sama saja. Sang Mata tak Sang Mata. Suara tak apa clear puan. Awak tak clear puan, suara itu ada cara dia. Clear. Maksudnya bila dia nak tunjuk taat setia kepada Masonic, okey, dia akan tunjuk 3 segi ataupun dia akan tunjuk 666 ataupun dia akan tunjuk lambang. Dan setiap lambang tu dia ada dia punya coding. So saya kata sendiri, bagi saya kan tak perlu hantar pun sebab saya takut juga dengan maklumat tersebut dia boleh detect dan dia orang boleh dan dia akan boleh cari satu-satu yang unvaccinated. Saya sorry tu sebab saya takkan bagi tahu alamat saya sebenar. Kau yang bodoh lah. Saya tahu nanti dia akan boleh detect saya kat mana. Tak apa, tapi saya ceritakan pasal kebenaran. Sebab dunia ni sementara je. Saya cakap dunia ni sementara je. Cuma saya nak sedarkan dia saja. Cuma dia nak sedarkan dia supaya sekarang macam mana? Sekarang solusi dia kita boleh buat online. Kita cakap sendiri, baliklah kepada jalan benar. Tunggu juga dengan Mahathir.
Balik daripada jalan benar. Ini apa sangat nak mati ke katanya? One day pun kita mati juga. Susah Puan. One day kita mati juga. You want to go on and then jumpa dengan Allah dalam keadaan murka. Is that what you wanted? Dia berasap ke apa ke, dia tak kisah Mahathir tu. Berasap Mahathir. Saya tak kisah. Macam Musa makan mata tu tiba dia tengok nanti dia mati kan. Confirm dia lagi kan. Encik, Dia cerita dulu. saya boleh katanya Lagi jauh dia guna berapa ramai orang Islam dekat Memali dulu. Memali patut Al-Arakam dia fitnah dia. Orang Mahathir ni nanti kalau mati tengok jadi macam makan mata tu. Berasap dia. Encik, boleh, kita boleh kepada square one balik. Ingat tak saya catat sendiri, ada hadis Nabi, ada hadis Nabi di mana dia bunuh 1,000 orang, masuk ke 999 orang. Bila dia minta nasihat, ada pendapat kepada seorang orang ulu Amri, seorang nampak dia cakap, adakah Allah akan mengampunkan aku? Maka orang tu cakap, Allah adalah sebaik-baik pengampun dan Allah maha sebaik-baik pengasihan ni. Maka bertaubatlah kepada Allah, maka Allah akan terima taubatmu. Tahu tak apa yang terjadi? Bila orang tu mati, Allah masukkan dia syurga. Sama ada dia kena colok masuk neraka, tapi still dia masuk syurga. Adakah dia nak ending macam tu? Kita sebagai orang Islam ni, kita kena ikut jejak balik. Kita kena ikut jejak balik Rasulullah, iaitu sedarkan orang. Kalau dia di pihak yang salah, kita sedarkan. Walaupun dia buat macam tu, itu tu boleh berdoa. Tetapi kita bukannya mati. Bila kita mati, kita akan bangkit semula di satu alam lain. Itu sebab kita ni tu katanya Allah cakap, manusia takut mati. Cinta dunia takut mati. Tapi cinta dunia yang sementara. Takut sangat nak mati. Tahu tak doa saya, tanya suami saya, tahu tak doa saya setiap hari apa benda? Ya Allah yang Tuhanku, kalau esok dijanjikan syurga buat aku kena mati esok. Lillahi ta'ala, sumpah kerana Allah Ta'ala. Saya kata-kata, wallahi wa billahi. Sampai saya cakap macam tu. Saya tak takut mati. Kalau saya bersedaya upaya untuk follow Rasulullah punya jejak, saya tak takut mati. Sebab saya nak redha Allah. Saya nak sayang Allah. Saya nak cinta daripada Rasulullah. Nak tengok muka saya dalam keadaan senyum. Apakah kita datang kepada dunia ni? Adakah untuk mengejar dunia, nak duduk dunia sampai bila-bila? Kita tak akan sesekali boleh. Tapi kita nak jumpa dengan Allah esok ni. Nak jawab apa? Dengan Allah. Hebat sangat ke kita? Kalau kita rasa kita hebat, hentikan mati kita. Setiap orang, saya berani kerak jari, hentikan kematian kamu. Saya bukan marah, tak ada. Saya cuma kecewa sangat. Macam setiap orang ni mengejar sangat pasal dunia. Awak tak tahu apa yang saya buat. Sampai kenapa suami saya berada dengan saya walaupun saya marah dia. Tak jalan. Akan berlaku perang dunia ketiga. Akan berlaku perang dunia Armageddon. Dekat Nusantara ni. Ya, aku kata Armageddon, tahu tak kenapa Armageddon jalan. Tapi last kali orang Islam menang. Kenapa tahu tak Armageddon jalan? Sebab orang Islam bersatu masa tu. Semua orang Islam bersatu ikut Rasulullah, ikut hadis Nabi Rasulullah dan ikut Al-Quran, sunnah wal jamaah masa tu. Barulah kita sedar, ya Allah, masa tu kita boleh tengok saudara mara kita semua bersatu menjadi satu. Masa tu kita tak takut dah mati. Tu sebab saya nak sedarkan orang Islam. Sebab kita nak perangi itu. Yang kita nak perangi itu adalah orang yang bersekutu dengan syaitan. Benar-benar. Saya sayang semua. Tu sebab saya nak, kalau boleh saya tak benci pun Mahathir tu. Kalau boleh saya nak sedarkan sebab saya nak dia masuk syurga. Walaupun dia bunuh berjuta orang pun. Saya pukul 9 malam tak ada lagi akak Ranga nak tanya soalan ni. Ya, soalan. Silakan. Saya nak tanya soalan pasal DNA Fir'aun ni dalam vaksin tu, betul ke tak? Ada tak?
Saya tak tahulah yang pasal yang DNA saya tahu buat kajian, tapi yang saya tahu pas spike protein yang ada benda sebarang benda syubhat. Tujuan dia nak masukkan sebarang benda syubhat adalah untuk mengotorkan jiwa kita. Masa tu bila jiwa kita kotor, masuk benda-benda yang kotor, jadi kita jadi tak dekat. Maksudnya jiwa kita tak dekat dengan Allah SWT. Sebab Allah SWT tu sebab Nabi dia marah kalau kita makan-makan benda-benda yang haram. Sebab kita telah mengotorkan hati.